sedikit tentang seksyen 53 mengenai sebab yang membolehkan ataupun yang maknanya seseorang itu sama ada lelaki ataupun perempuan boleh membawa kepada mahkamah untuk mendapatkan perintah bagi pembubaran perkahwinan. Sebab apa tuan? Sebab kita selalu mendengar hadis yang menyebut ataupun selalu yang dirujuk kepada satu hadis yang menyatakan seorang perempuan yang meminta perceraian daripada suaminya tanpa sebab, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Rujukan itu tentu perlu dilihat dari segi perspektif hukum, ya, kerana seorang perempuan ataupun seorang suami, seperti yang selalu kita sebutkan bahawa daripada sesuatu ikatan perkahwinan itu ada tujuan dan matlamat yang ingin dicapai, seperti mana yang disebutkan dalam syarak. Ya, Allah sendiri nyatakan di dalam Al-Quran, iaitu apa? Sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Itu adalah matlamat daripada suatu ikatan perkahwinan, dan masing-masing sama ada suami ataupun isteri ada tanggungjawab, ada kewajipan dan ada hak mereka di dalam ikatan tersebut. Jadi seandainya perkara itu tidak dapat dicapai dengan sepenuhnya, walaupun masing-masing telah menyempurnakan tanggungjawab dan kewajipan, maka tuan, maka di sana ada solusi yang diberikan oleh syarak. Jadi kita dah lihat dari segi perspektif undang-undang apa sebab seseorang itu boleh, ya, maka dalam subsection 1 untuk seksyen 53 ini dikatakan seseorang perempuan atau lelaki mengikut mana-mana yang berkenaan berkahwin mengikut hukum syarak. Jadi kerana itu mahkamah, proses pertama yang akan lakukan adalah untuk mengenal pasti pernikahan itu sah atau tidak dari segi syarak, ya. Jadi dikatakan bila dia berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak untuk mendapat satu perintah untuk membubarkan perkahwinan. Maksudnya hakim yang akan membubarkan ataupun suami akan melafazkan talak, ataupun untuk fasakh, ataupun satu atau lebih daripada alasan berikut, ya, atas satu atau lebih daripada alasan. Sudah di dalam subsection ini tuan-tuan disenaraikan, ya, apa nama itu, sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu memohon untuk membubarkan satu atau lebih daripada alasan-alasan berikut, iaitu yang pertama, bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada 1 tahun. Jadi kalau suami tak balik rumah setahun, tak tahu suami duduk di mana, ataupun begitu juga kalau suami tak tahu isteri duduk di mana untuk satu tempoh lebih daripada 1 tahun. Yang kedua, bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan. Tidak ada bukti jelas suami tak beri nafkah lebih daripada 3 bulan. Dan perkara ini juga tentu dimasukkan dalam ta'liq selepas daripada akad nikah. Di kebanyakan negeri lah, kerana ada negeri yang tidak memasukkan ta'liq. Kemudian yang ketiga, bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih. Untuk hukuman penjara 3 tahun atau lebih. Yang keempat, bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah kewajipan perkahwinannya, yakni nafkah batin selama tempoh 1 tahun. Jadi suami atau isteri yang tidak memberikan kepada pasangannya nafkah batin selama 1 tahun. Yang kelima, bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian, dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk. Jadi lepas kahwin baru tahu, dia boleh bawa perkara itu kepada mahkamah. Jadi yang ini dia akan melibatkan
perubatan, maksudnya akan ada keterangan daripada doktor dan sebagainya. Kemudian yang keenam, bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh 2 tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit. Ini yang kita bincang dulu tuan-tuan, elemen jijik itu. Jadi bincangkan oleh fuqaha. Adanya penyakit yang menyebabkan pasangan dia rasa jijik untuk duduk bersama ataupun berdekatan. Kemudian seterusnya yang ketujuh, bahawa isteri setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya, maksudnya isteri ini semasa dikahwinkan dia adalah anak dara dan dikahwinkan oleh ada bapa atau datuknya, dia telah dikahwinkan sebelum mencapai umur balik, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur 18 tahun dan dia belum disetujui oleh suaminya. Jadi maksudnya dalam situasi ini dia boleh bawa kepada mahkamah mohon untuk dibubarkan. Yang ke-8, bahawa suami atau isteri menganiaya isteri atau suaminya, maksudnya di dalam kes penganiayaan terhadap pasangan, yang mana di antara bentuk penganiayaan tersebut antara lain pecahannya satu, lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan yang menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya. So yang ini mahkamah yang akan tafsirkan. Penganiayaan itu kan dia tidak semestinya dalam bentuk fizikal, dia boleh jadi dalam bentuk mental, ya, mental torture dan sebagainya. Jadi itu adalah lazim yang kita menyakiti tadi itu, yang menimbulkan penderitaan kepada pasangan disebabkan oleh kelakuan aniaya tersebut. Yang kedua, bentuk penganiayaan yang kedua, berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak. Jadi situasi-situasi ini juga akan ditafsirkan oleh mahkamah sama ada apa yang dibawa oleh pemohon tadi itu dianggap termasuk dalam apa yang disenaraikan di sini. Yang ketiga, cuba memaksa isteri hidup secara lucah. Cara lucah itu maksudnya duduk di rumah tak apa, walaupun dalam rumah sendiri tapi hidup dalam cara yang ditafsirkan sebagai lucah. Yang keempat, melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami itu dari menggunakan hak-haknya di sisi undang-undang terhadap harta tersebut. Ini kes yang berlaku, itu yang biasa kita dengar. Dia pegang ATM card pasangan, ya, sama ada suami pegang isteri punya ataupun suami pegang yang suami punya, dan dia yang menentukan, menyebabkan pasangan tak dapat memenuhi keperluan sendiri sebabkan dikawal oleh pasangan dia. Kemudian yang kelima, bentuk penganiayaannya ialah menghalang isteri atau suami dari menunaikan atau menjalankan kewajipan atau amanat agamanya. Ini juga kita pernah dengar berlaku, dia tak bagi pasangan dia sembahyang. Ini kes lelaki biasanya lah, dia kahwin, dia tak bagi isteri dia sembahyang, dia tak bagi isteri dia tutup aurat, ya, jadi ini termasuk dalam penganiayaan. Dan bentuk penganiayaan yang keenam yang disenaraikan di sini, jika suami mempunyai isteri lebih dari seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak hukum syarak. Tidak diberikan nafkah yang secukupnya, tidak mendapat giliran bermanat. Jadi ini juga satu bentuk penganiayaan daripada sekiranya seorang suami itu berkorban. Okey, itu tentang penganiayaan yang ke-8. Yang ke-9, bahawa walaupun 4 bulan berlalu tetapi isteri masih belum disetubuhi oleh kerana suami bersengaja enggan menyetubuhinya. Jadi kita tengok sekarang ni tuan-tuan banyak juga berlaku kahwin setahun tak pernah disentuh oleh suami, dan penyakit yang berlaku hari ini juga ada yang dia adalah gay,
tapi berkahwin semata-mata untuk menutup apa nama tu perbuatan dia, dan akhirnya tuan isteri ini langsung tidak disentuh, tidak mendapat nafkah batin, dan ini adalah satu penganiayaan sebenarnya. Tapi di sini disebut untuk 4 bulan berlalu isteri masih belum disetubuhi oleh kerana suami dengan sengaja untuk enggan menyetubuhi isteri tadi. Jadi dia boleh bawa perkara ini kepada mahkamah untuk mohon supaya dibubarkan. Tapi mesti ada bukti lah, mesti ada bukti dan juga pengakuan daripada suami. Okey, kemudian yang ke-9, bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah. Yang ini tuan-tuan, sebab itu kalau kita dari segi undang-undang, seorang perempuan yang nak berkahwin, dia perlu memberi keizinan kepada wali dia. Sebab itu kena ada sign dalam borang permohonan itu. Lepas tu semasa nak berlaku akad nikah, juru nikah tu akan dapatkan kepastian daripada pengantin perempuan bahawa dia bersetuju untuk dinikahkan oleh wali dia. Jadi sekali dia kata bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah. Maksudnya tanda tangannya ditiru dan sebagainya. Sama ada oleh sebab paksaan daripada wali, kesilapan, silap orang contohnya. Isteri tadi bersetuju sebab dia ingatkan nak kahwin dengan lelaki yang hilang, tiba-tiba dikahwinkan dengan lelaki lain. Ketidaksempurnaan akad, jadi maksudnya suatu permohonan kebenaran berkahwin itu berlaku ketika mana pihak yang terlibat dalam proses keizinan itu, sama ada dia, pengantin ataupun wali dia, ada masalah ketidaksempurnaan akad, ataupun hal keadaan lain yang diakui oleh hukum syarak yang melibatkan isu kebenaran tadi itu, mengizinkan untuk dia dikahwinkan. Dan kemudian yang ke-10, yang ke-11 tadi, bahawa pada masa perkahwinan itu isteri sungguh pun berkebolehan memberi izin yang sah adalah seorang yang sakit otak, sama ada berterusan ataupun berselangan dalam erti Ordinans Sakit Otak 1952, dan sakit otaknya adalah lebih dari satu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin. Jadi maksudnya ada masalah kesihatan mental lah ke mana berlaku perkahwinan, atau apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan ataupun bagi fasakh di bawah hukum syarak. Jadi contohnya yang disenaraikan tadi itu sebab-sebab yang menjadi satu urf, menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat kita untuk memohon supaya pernikahan itu dibubarkan. Jadi maka boleh bawa, sama ada yang membawa itu adalah suami ataupun isteri. Kebanyakan kes pembubaran pernikahan kita dibawa oleh isteri lah, apabila dia tidak mendapat hak yang sepatutnya seperti mana yang diberikan oleh hukum syarak dan senarai yang kita lihat pada tadi lah, yang disebutkan dalam nama. So itu dikata perempuan atau lelaki boleh bawa untuk mohon agar mahkamah yang memasahkan ataupun mahkamah memerintahkan suami untuk melepaskan talak. Kemudian ada sikit lagi penjelasan, dia kata mana-mana orang yang berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak mendapatkan perintah bagi pembubaran perkahwinan atau fasakh. Jadi maksudnya kalau bubar itu mahkamah perintah suami jatuhkan talak, ataupun kalau suami yang minta, mahkamah benarkan untuk suami menjatuhkan ataupun melepaskan talak. Tetapi kalau fasakh ni mahkamah yang memutuskan atas alasan bahawa isteri atau suami menjadi tak upaya yang menghalang persetubuhan. Jadi isu nafkah batin itu kita dah bincang dah sebelum ni. Macam mana peluang yang diberikan dari segi hukum pun, suami yang tidak mampu untuk memberikan nafkah batin diberi ruang untuk dia berikhtiar mengatasi masalah penyakit yang menghalang itu. Ada tempoh kalau kita tengok dalam kitab, dalam kalangan fuqaha menyatakan apa setahun diberikan kepada suami kita.
Okay, kemudian subsection yang ketiga daripada section 23 ini, dia kata tiada suatu perintah boleh dibuat atas alasan dalam perenggan 1C ataupun subsection 1C di atas, iaitulah betul-betul tentang suami atau isteri dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih itu. Dia kata sehingga hukuman itu telah dikemukakan dan suami atau isteri telah pun menjalani 1 tahun daripada hukuman tersebut. Jadi maksudnya, sebab kalau kita tahu lah proses mahkamah kita di Malaysia itu juga, dia punya muktamad dia apabila sampai kepada mahkamah persekutuan. Jadi kita tahu magistrate ataupun punya section, dia boleh pergi kepada, boleh appeal di mahkamah tinggi pergi apa nama tu, rayuan. Jadi sampai proses habis dan dia kata telah pun menjadi satu tahun hukuman itu. Kemudian subsection yang keempat, sebelum membuat satu perintah atas alasan dalam perenggan 1E. 1E ini ialah suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian, dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk. Jadi maknanya seolah macam tuan, sebelum kahwin kena tanya ada masalah atau tidak, ada checklist soalan yang perlu ditanya ataupun declaration yang perlu dibuat oleh suami ni, lelaki sebelum nak kahwin ni, dia tidak ada masalah gangguan pucuk gitu kan, ya? Sebab dimaksudkan di sini ketika berkahwin isteri tak tahu suami dia mati pucuk. Okay? Jadi untuk sebelum mahkamah membuat suatu perintah atas alasan tersebut, mahkamah hendaklah atas permohonan suami membuat satu perintah menghendaki suami memuaskan hati mahkamah dalam tempoh 1 tahun. Ini kita sebutkan kepada dia mengambil pandangan fiqh. Ya, 1 tahun daripada tahun perintah itu bahawa dia tidak lagi mati pucuk, dan jika suami memuaskan hati mahkamah, maksudnya dengan evidence daripada perubatan yang mencukupi, maka dia kata jika suami memuaskan hati mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, dalam tempoh setahun yang diberikan, tiada satu perintah boleh dibuat atas alasan berkenaan. Jadi maksudnya kalau isteri datang mengadu kepada mahkamah, ya, suami dia mati pucuk, dia tak tahu pasal kahwin itu rupanya suami dia ada masalah itu, maka mahkamah akan panggil suami, tanya betul ke tidak. Lepas tu kalau betul, bagi tempoh setahun untuk berikhtiar, dan dalam tempoh itu kalau dia boleh balik ke mahkamah buktikan masalah itu selesai, maka tuan mahkamah tak boleh untuk membubarkan perkahwinan dengan alasan berkenaan. Dan kemudian subsection yang terakhir tuan-tuan, iaitulah yang kelima, tiada satu perintah boleh dibuat atas mana-mana alasan dalam subsection 1. Ya, subsection 1 ni yang semua tadi itulah. Jika suami memuaskan hati mahkamah bahawa isteri dengan mengetahui bahawa adalah terbuka kepadanya untuk mendapatkan perkahwinan itu ditolak, telah bertingkah laku terhadap suaminya dengan cara yang menyebabkan suami mempercayai dengan munasabah bahawa isteri tidak akan menolak perkahwinan itu, dan bahawa adalah tidak adil kepada suami jika perintah itu, jika dibuat perintah itu. Jadi maksudnya apa juga? Apa nama ni? Sebab tu kalau kita tengok tu, kenapa proses perceraian itu kadang-kadang dia tak boleh diselesaikan dalam satu sidang mahkamah saja. Kerana mahkamah nak pastikan bahawa apa nama tu, yang dikatakan kegagalan untuk memenuhi tanggungjawab bagi sesuatu pernikahan atau satu pasangan itu, adakah dia benar-benar menimbulkan masalah kepada pasangan dia. Maksudnya bila suami didakwa tak buat itu, ini dan sebagainya, jadi sebab itulah mahkamah akan minta bukti dan sebagainya. Sebab apa? Untuk mengelakkan mahkamah buat keputusan yang menimbulkan ketidakadilan kepada satu pihak yang didakwa. Artinya kalau isteri yang minta, yang menyebabkan berlakunya ketidakadilan kepada suami. Jadi sebab itulah kita kata proses itu tuan-tuan, proses mahkamah itu bukan satu proses yang mudah dan boleh berjalan dengan lancar. Okey, saya rasa mungkin apa nama tu, itu yang
untuk ataupun yang perlu kita ambil pengetahuan tentang apa yang disebutkan di dalam dari segi perspektif undang-undang, sebab yang membolehkan sesuatu pernikahan itu dibubarkan. Tetapi itulah kita katakan tadi, dengan perintah mahkamah, mahkamah yang membenarkan. Sebab dari segi undang-undang di negara kita ni tuan-tuan, perceraian yang berlaku di luar mahkamah itu merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang. Jadi sebab itulah lafaz talak ataupun perintah fasakh itu hanya boleh dibuat di depan hakim saja. Okey, baik, kita pergi yang kita rujuk semula kepada kitab kita ni tuan-tuan untuk membincangkan tentang tajuk baru muka surat 820